Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, yang kita raikan tuan guru kita Fadil, mursyid kita Ustaz Adnan Sa'ad hafizahullah, kerana selalu manis. Alhamdulillah. Tak mana manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kepada jemaah sini, barisan kepimpinan Baitul Ridwan yang mengadakan pelancaran pada malam ini berkenaan dengan zikir pagi dan petang. Bukan soal zikir pagi dan petang itu ikhwan, sebab zikir di atas nama zikir hari ini terlalu banyak. Saya fikir untuk kita melancarkan buku ini bagi percuma pada orang, saya fikirlah my personal opinion, saya rasa tak perlu pun. Tak perlu kita buang duit sampai 5,000 naskah. Setiap masjid kita nak bagi 400 naskah. Saya fikir tak perlu pun. Why kita nak buang masa? Kenapa? Kerana zikir atas nama zikir dalam masyarakat kita bukan kata banyak, berlampau. Kita ada maksurat, orang minat maksurat. Kita ada manzil, orang minat dengan manzil. Kita ada doa pakak tu haji. Kita ada tajul muluk, orang minat. Yang macam ni tak ada dah. Minat sungguh, haloba sungguh. Zikir pagi dan petang ni adalah zikir yang telah wujud dalam Islam lebih kurang 150 hijrah silam. Dia bukan dicipta, dia datang daripada mulut seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah yang mendapat gelaran Rasulullah. Zikir yang dipanggil sebagai azkar as-sabah wal masa ini, zikir pagi dan petang ini adalah zikir yang dianggap gharib dalam mujtama kita, dalam masyarakat kita, pelik dan asing. Antara zikir yang Nabi ajak, zikir petang dengan maksurat Hasan Al-Banna. Orang telah beramal dengan Hasan Al-Banna punya himpunan itu lebih awal. Orang telah mengambil manzil, orang telah mengambil majmu' syarif. Di dalamnya himpun macam-macam doa yang begitu ajaib, pelik-pelik. Orang telah beramal lama. Zikir pagi dan petang ini adalah zikir yang agak dikatakan zikir yang baru, sedangkan dia telah berusia 1,500 tahun. Majmu' syarif, manzil, maksurat, berapa saja umur mereka. Umur mereka tu baru, tapi mereka mendapat tempat. Ketika diperkenalkan maksurat, saya tidak kata maksurat itu salah ke semua, tidak. Tapi saya nak buat perbandingan saja. Manzil, majmu' syarif, ketika perkara itu diambil oleh masyarakat, dibawa oleh orang agama terlupa ataupun tak tahu bahawa adanya lebih istimewa, lebih bernilai, lebih azim, lebih akbar daripada nama-nama saya sebut tadi. Itu zikir pagi dan petang. Nisbah kepada ulama, bukan satu ulama yang menghimpunkan tentang bacaan Nabi pada waktu pagi, pada waktu petang. Ramai para ulama menulis tentang amalan sehari semalam. Daripada mutaqaddimin sampailah dengan yang akhir dengan kita ni, buku yang kita duk baca tu Syarah Hisnul Muslim. Itu agak yang paling muasarah dengan kita, yang paling paling dekat dengan kita. Penulisnya pun baru, nafasnya pun baru. Tapi kenapa buku ini dilancarkan, dibawa ke tengah masyarakat? Kerana dia bukan soal zikir. Saya abang tadi, kalau zikir di atas nama zikir, orang lebih
lebih okey dah dengan hu. Zikir hu tu bukan zikir baru, zikir yang telah ada wujud dalam tarekat. Dan zikir itu termasuk dalam satu jenis makam untuk menyucikan diri. Daripada kalimah la ilaha illallah penuh disingkat menjadi Allahu, singkatan lagi hu. Diambil di mana? Ambil daripada kalam Allah. Allazi la ilaha illahu huwa ar-rahmanur rahim. Hu tu dia. Diambil daripada ayat Quran dan diolah. Dan dia diletak pada satu makam. Label nafsu ni, inilah zikir dia untuk mengangkat. Dan orang tak pernah petikai, orang tak pernah bercakap, orang tak pernah tanya dalil. Hari ini bila orang tanya dalil, baru jadi terkejut. Kita boleh bayang masyarakat kita ini tidak tahu dalil itu berapa ratus tahun. Bila dibongkar, didedah fiqh zikr, Syekh Abdul Razak membuat jasa besar kepada kita, hafizahullah, menulis fiqh zikr, pekah zikir. Bagaimana kita nak zikir? Ada pekah dia, macam pekah semayang. Rupanya umat tak tahu. Maka kenapa buku seperti ini kita kena lancarkan? Ya, kerana dia bukan soal zikir. Dia soalnya zikir itu adalah min Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah. Kerana dia dari Rasulullah. Dia lebih tinggi daripada susunan Hasan al-Banna. Dia lebih azim daripada Manzil. Dia lebih azim daripada Majmu' Syarif. Kerana wala ahadun minal bashari a'zamu min Rasulillah. Tidak ada seorang pun di kalangan manusia lebih diagungkan, lebih tinggi, lebih mulia daripada Rasulullah. Karena itu didedahkan. Maka sebelum kita nak ajak umat kita membaca zikir-zikir ini, ikhwan, kita kena bagi tahu pada umat kita fiqh zikir dulu. Pekah zikir. Pekah zikir ni apa? Zikir ni ada pekah dia. Dia ada tata cara dia. Saya nakal satu perkataan di dalam Fathul Bari yang disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani sebut, ini antum tengok sebelum kita nak zikir, cuba dengar apa kata Ibnu Hajar Asqalani. Iaitu Ibn Hajar Asqalani ketika dia menyebut hadis Bara' bin Azib. Ketika Nabi tegur, dia baca doa tidak. Dia baca doa tidak. Nabi tegur, dia baca. Nabi kata, hang baca salah. Dalam doa tidak tu, Nabi menggunakan kalimah An-Nabi. Dia tukar kepada Ar-Rasul. Nabi tegur dia. Nabi kata, tak, bukan itu yang aku ajak. Hadis dari Bukhari. Maka Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, bila dia sampai pada hadis tu, dia sebut perkataan ni sepatah. Dia kata, kenapa Nabi tegur ni Al-Bara' bin Azib baca doa tidur ni? Semua Al-Bara' bin Azib baca betul. Semua dia baca betul. Cuma satu tempat aja, An-Nabi, ditukar menjadi Ar-Rasul. Ditukar. Ibn Hajar bagi tahu kenapa Nabi tegur. Ibn Hajar kata apa, ya ikhwan? Dia kata, annal alfaz al-azkar tawqifiyah walaha khasaisu wa asrarun la yadkhulaha al-qiyas fatujibu al-muhafadhatu ala al-lafzi alladhi waradat bihi. Ini perkataan Ibn Hajar Asqalani. Apa dia kata? Dia kata, tahu tak pasal apa Nabi tegur? Nabi tegur Al-Bara' bin Azib. Kerana Ibn Hajar kata, annal alfaz al-azkar, kerana lafaz zikir, lafaz yang ada dalam zikir itu tauqifiyah. Sifat dia kena mendapat tuntunan dari Nabi. Sifat dia tauqifiyah, dia kena waqaf ala Rasulillah.
macam mana kita nak letak huruf, macam mana kita nak baca. Waqaf ala Rasulillah, kena berhenti, kena ikut, kena waqaf macam Nabi waqaf, berhenti, terberhenti kepada Nabi, tak boleh pada orang lain. Kerana lafaz alfazul azkar tauqifiyah, satu. Yang kedua dia kata walaha khasaisun, kerana di dalam zikir yang Nabi ajak ni penuh dengan khasiat-khasiat dia. Wa asrarun, penuh dengan rahsia-rahsia dia. La yadkhulaha al-qiyas, yang tak mungkin kita dapat faham dengan kita masuk kepadanya dengan dunia kias. Tak boleh faham. Maka dia kata fatujibu al-muhafadhatu 'ala al-lafzi waradat bihi, maka wajib kepada kita al-muhafadhah 'ala al-lafzi, memelihara lafaz yang datang di dalam hadisnya. Subhanallah. Kalau lafaz tu Nabi guna an-nabi, jangan tukar kepada Rasul. Yang tukar ni ikhwan bukannya alim ulama, yang tukar ni sahabat yang mendapat jaminan syurga. Nabi tegur. Kan kita kata ulama waris Nabi, mereka lebih tahu daripada kita. Ini sahabat, takkan sahabat di bawah ulama. Sahabat tinggi makam dia. Nabi tegur. Kenapa Nabi tegur? Kerana Al-Bara' bin Azif mengikut apa Ibn Hajar sebut, dia tidak memelihara lafaz zikir. Bila kita tak pelihara lafaz zikir, maka hilanglah khasais dan asrar, khasiat zikir, keistimewaan dia, dan hilanglah rahsia dia. Jangan berbicara tentang zikir kita masuk ideologi kias. Jangan. Zikir ini ada khasiat, ada fadilat, ada keistimewaan dan ada rahsia. Jadi kalau ada masa kita bincang. Pasal tak ada masalah. Ada masa. Dan program kita panjang lagi. Isnin ada lagi pelancaran di DIS. Nanti di Pai Terbong pun ada lagi Ustaz Khamid. Nanti di Karwa. Di Karwa pun kita ada lagi pelancaran hari Rabu. Rabu akan datang. Jadi kita punya penceritaan tentang zikir ni panjang lagi. Jadi kita tak habiskan di sini. Kalau habis di sini, habislah di sana. Kalau ada 10, kita dah kena bahagi dua. Baik. Kerana zikir itu ada dia punya khasais, khasiat dia, rahsia dia. Ada dia punya fadilah dia. Dan zikir ini ada dia punya rahsia dia. Maka kerana itu kita wajib memelihara. Macam mana kita nak pelihara zikir? Allazi waradat bihi, kena pelihara dia seperti warid dia, seperti mana dia datang. Seperti mana dia datang. Seperti mana zikir datang? Zikir datang daripada mana? Daripada lisan Nabi. Macam mana keluar? Macam tu kena pelihara. Katalah kita buat satu zikir. Kita buat zikir. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Ambil yang ni, letak dengan Ibn Hajar Asqalani sebut. Macam mana kita nak letak? Yang Nabi ajar hasbi Allah wa ni'mal wakil dalam hadis Bukhari. Nabi kata itu yang dibaca oleh Ibrahim hina yuqi fin nar, ketika Namrud nak buang dia ke dalam api. Ibn Abbas kata ketika Namrud nak buang Ibrahim ke dalam api, maka Allah campak zikir ini kepada Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil, dalam riwayat Bukhari. Maka Nabi Ibrahim kekasih Allah yang mendapat gelaran Al-Khalil, dia baca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan dalam surah Ali Imran, ketika Nabi dikepung oleh tentera musuh, Quran menggambarkan apakah perkataan Nabi dan orang-orang yang beriman. Mereka mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka itu lafaz Quran, itu lafaz di dalam hadis. Maka kewajiban kita memelihara lafaz.
Tiba-tiba kita zikir hasbi Allah wa hasbi rabbi غير jalallah, ma fi qalbi غير ghairullah, Nur Muhammad صلى sallallahu. Ada orang tanya dengan saya. Ada orang tanya dalam kuliah, dia tanya, dia tak sedar saya ada. Dia tanya. Dia tapi habaq kat mamak tu Ustaz, tak mana salah zikir ni? Now I tell you. Tell ke tul? Tell. Tell lah, tul kena bayar kan? Tell. Tell tak payah bayar. Boleh abang nak? Siapa kita? Ambil perkataan Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Bukan dalam kitab-kitab yang orang tak kenal. Fathul Bari buka bab zikir selepas solat. Ibnu Hajar Asqalani, lebih-lebih kalau tak tahu bab, pergi kepada cari dalam hadis Bukhari, hadis Bara' bin Azib berkenaan dengan bacaan ketika tidur. Jumpa hadis tu, jumpalah huraian ni. Senang dicari. Muatannya ada, isinya ada depan mata kita. Zikir, Ibnu Hajar kata tauqifiyah. Dia kena mendapat tuntunan daripada Nabi. Maka dalam riwayat mana kita nak cari, Nabi baca hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Dia orang kata Nur Muhammad itu bermakna cahaya Muhammad. Jangan bohong. Mana ada orang sebut Nur Muhammad, cahaya Muhammad? Nur Muhammad ni baca dalam Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah adalah kitab yang paling mudah, dekat dengan kita untuk baca. Tak payah kita nak payah-payah dengan kitab besar-besar. Kashful Ghaibiyah sudah. Dia dedahkan apa dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini bukan makna cahaya, cahaya yang dibawa oleh Muhammad. Seperti Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ard. Bukan nur itu bermakna agama Muhammad bawa, iman Muhammad bawa. Tapi Nur Muhammad difaham dengan satu makhluk asing. Sebelum ada Muhammad, ada suatu nur yang dicipta terlebih awal. Daripada nur itulah nur itu berpeluh. Daripada peluh itulah jadi Jibril, jadi pokok padi, jadi itu, jadi ini, jadi Abu Bakar, jadi Umar. Daripada nur. Kashful Ghaibiyah mendedahkan hadis itu. Dan hadis itu palsu. Tiba-tiba kita kata Nur Muhammad sallallahu. Allah berselawat ke atas Nur Muhammad. Kita kata Allah berselawat ke atas Nur Muhammad. Kemudian dikatakan Nur Muhammad itu bukan Nur Muhammad macam mana kita duk kata ni. Nur Muhammad tu agama Muhammad. Mana ada? Allah berselawat kepada Nabi. Bukan Allah berselawat pada agama Nabi. Allah berselawat pada Nabi. Kita yang memperbanyakkan zikir, Allah dan malaikat berselawat juga pada kita. Maka di mana kita nak cari riwayat ini? Dan di mana kita nak cari khasais, kekhususan yang ada di dalam zikir ini, fadilat dia, kelebihan dia. Dan di mana kita nak lihat rahsia dia. Melainkan kita buka rahsia dia, kita jumpa kepalsuan. Dan bagaimana nak memelihara? Pasal itu bila orang petikai, dia orang tukar Nur Muhammad sallallahu, dia tukar la ilaha illallah. Tengok kepelikan manusia, dia tak mau juga berubah kepada zikir Nabi. Dia tak mau. Pasal apa kata? Kerana dia tidak tahu fadilat demi fadilat yang ada. Kerana dia tak tahu fit kepada zikir. Maka ikhwan, saya katakan apa yang kita dapat daripada Ibnu Hajar Asqalani ini, yang pertama, Ibnu Hajar Asqalani menyatakan zikir itu mesti mendapat tuntunan dari Nabi. Apa makna tuntunan? Bimbingan. Kena mendapat panduan daripada Nabi. Yang dalam bahasa ni diguna perkataan tauqifiyatun. Tauqifiyah. Benda tu benda yang mesti mendapat tuntunan daripada Nabi. Tak boleh buat sendiri. Satu. Jadi kita kena cek ke semua zikir yang kita baca ni, yang mana datang kepada kita dari Nabi secara sahih. Palsu tak boleh. Kenapa? Ialah takkan tak boleh dia zikir. Takkan tak boleh. Tak boleh.
Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu Minan nar. minan nar. Amalan yang dibuat dengan menggunakan nama Nabi, berbohong pada Nabi, amalan itu bukan membawa kita taqarrub kepada Allah, tetapi amalan itu membawa kita qarib, dekat kepada neraka. Tak boleh. Kita tak boleh cipta fadilat-fadilat tertentu, tidak boleh. Kedua, Ibnu Hajar Asqalani cuba bagi tahu pada kita yang datang daripada Nabi itu ada khasiat dia, fadilat dia. Dia ada fadilat. Dan yang ketiga, Ibnu Hajar Asqalani bagi tahu pada kita zikir itu ada rahsia dia. Kita akan dapat bongkarkan dia. Kita akan dapat lihat rahsia dia. Sama ada secara hikmah ataupun secara rasa. Dapat. Kita akan dapat rasa. Dan yang keempat, Ibnu Hajar Asqalani bagi tahu pada kita apa dia? Kewajipan kita. Apabila kita jumpa azkarun Nabi, zikir-zikir Nabi, wajib kita memelihara seperti mana dia datang daripada Nabi kepada kita. Kerana itu di samping kita bagi buku ini, kita juga kena bagi tahu fik kepada zikir itu. Apakah fik dia? Fikul azkar, fikul zikr, pekah zikir yang umat tak pernah dengar, masyarakat, terutama saya fikir masyarakat Melayu kita dan juga masyarakat Mamak lagi tak tahu, ikhwan. Saya kesian kat Mamak, ikhwan. Cuma saya rasa berdosa dengan Mamak kerana saya tak boleh Tamil. Sebab siapa nak cerita pada mereka? Kekurangan pendakwah sunnah di dalam masyarakat Mamak adalah dia menjadi suatu perkara yang sangat membimbang dan memusingkan. Abadi seluruh ni. Setuju. Ya. Siapa nak bagi? Dulu masa saya masih memegang jawatan imam lagi, boleh, tapi saya ada komunikasi yang terhad. Bila main mamak-mamaknya apa, pekat-pekat ni, dia tak faham bahasa kita balik. Dia tak faham. Kita duk terang-terang, dia tanya kepada kita, Ina pera, ni yara. Kita duk cerita, dia tak faham, dia tanya nama kita siapa, Ina pera. Maplay, dia panggil maplay ke saya, maplay Ina pera. Kita cerita 1 jam 40 minit, habis dah elok. Habis dah elok, tak ada yang. Dia tak faham. Jadi tak dapat ditembusi, ikhwan. Mereka berzikir dengan zikir yang bermacam-macam. Daripada Syekh Mahyuddin Abdul Qadir Mahyuddin. Zikir yang mempunyai tawasul-tawasul yang pelik-pelik dan menghairankan. Tak tahu. Kita tak boleh berkomunikasi. Ada mamak-mamak dia tak dengar khutbah dalam bahasa Melayu, dia dengar dalam bahasa Tamil. Dan kekurangan dalam negeri Pulau Pinang penceramah dalam bahasa Tamil. Kita duk bercakap hari dalam bahasa Melayu. Melayu pun cakap Melayu, mamak pun cakap Melayu. Pun Melayu tak faham-faham ni. Dia duk hu tak habis-habis, dia kata apa salahnya. Di mana tak kena? Di mana tak kena dia tanya. Subhanallah, ikhwan. Jadi inilah perkara awal yang kita kena beri. Jadi macam sahabat Roy kata tadi, kenapa mesti ada forum ringkas lagu ni? Iya, di samping kita bagi buku ni, kita juga kena bagi muatan yang besar, ruh kepada buku itu, iaitu fik kepada zikir. Maka dengan itu saya menyerahkan kepada tetamu terhormat kita. Inilah tetamu kita, tetamu terhormat kita, Imam Besar Masjid Paya Terbong bagi kerajaan negeri Pulau Pinang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan masjid kita, Ustaz Adnan Syah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pertama, kita syukur pada Allah dengan limpah kurnianya kita dapat bersama pada malam ni. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada barisan pimpinan BRB yang berusaha untuk menjayakan majlis ini, alhamdulillah. Kesimpulan daripada apa yang Fadil kata ni, jadi kita orang Melayu ni semua kena belajar daripada hari ni cakap mamak. Jadi pasal kekurangan pendakwah mamak. Jadi saya ingat satu hari satu perkataan pun, saya ingat dalam 6 bulan banyak perkataan dah. Jadi mamak-mamak semua tak belajar dah. Kita belajar. Bantu. Tadi Al-Fadhil telah
berkongsi pada kita tentang kepentingan apa dia zikir. Okay. Dan memanglah tu dia dah menjadi satu kita kata tradisi masyarakat Malaysia ni terutamanya. Apabila dia nak membuat satu perkara, dia nak mengamalkan satu benda atau nak berbeli apa-apa benda, dia akan tengok pada kelebihan-kelebihan barang tu. Dia akan tengok pada kelebihan. Baru dia beli. Baru dia akan beli. Dia tengok kelebihan. Apa kelebihan barang dia nak beli. Apa beza kelebihan phone ni dengan phone ni. Dia tak akan beli terus, dia akan survey. Sebab tu antum, Allah Ta'ala juga ada menyebut dalam Al-Fadhil kata tentang fadilat zikir. Kalau kita tak tahu fadilat zikir, kita tak akan ada semangat untuk berzikir. Kita tak tahu fadilat, kelebihan dia apa. Maka saya akan bawa beberapa hadis antum tentang kelebihan zikir. Supaya datang semangat kepada kita untuk mengamalkan zikir. Betul antum, kalau kita bagi buku, tapi kita tak tahu kelebihan zikir, buku pun kita nampak nipis, tak boleh baca antum. Tak ada kemampuan nak baca antum. Tapi bila kita tahu kelebihan zikir, sekurang-kurangnya kalau kita tak baca habis pun, setengah tu kita akan bagi masa juga untuk amal. Untuk amal. Baik antum. Pertama kita tengok satu hadis dari Imam At-Tabrani. Anda tengok. Dan juga Imam Al-Bazzar. Nabi kata, man ajaza minkum anil lail. Nabi kata, siapa di antara kalian yang tak mampu untuk solat malam? Betul kan tu? Bukan semua orang mampu solat malam. Siapa yang tak mampu untuk solat malam? Satu. Yang kedua, ayyaka yadahu. Nabi kata, anil laili an yaka yadahu. Siapa yang merasa berat untuk menjalani malam hari, mana dia tahajud lah. Okey, tak apa. Yang kedua, Nabi kata wa bakhila bil mal yanfiqahu, ataupun merasa berat untuk nafkah harta. Duit nak bagi kat orang ni, nak bor dan tabung, nak infak fisabilillah ni dia rasa berat. Sembahyang malam pun tak mau. Nak infak fisabilillah pun tak mau, berat. Benda ni bagi dia berat. Ada manusia yang macam ni. Ada manusia-manusia yang macam ni. Nak sembahyang malam pun berat, nak kongsi harta dengan orang pun berat. Ada tu. Kalau tak ada hadis ni tak main lah macam ni. Dia berat tu nak buat benda tu. Wajabuna anil adwi ayujahidah, ataupun dia ni takut untuk berjihad. Malam-malam pun tak boleh, nak infak harta pun tak boleh, nak berjihad pun tak boleh. Tiga benda besar ni tu, ganjaran dia besar, tak boleh. Nabi kata tak apa, fal yaksar zikrullah, perbanyakkan zikir. Tengok tu. Tambah kalau orang tu dia sembahyang malam, tambah dia pula duk infak fisabilillah. Dengan ni jihad tu, fisabilillah ni main mengaji ni bukan senang nak main tu. Nabi kata kalau hang tak mampu buat benda ni, hang perbanyakkanlah zikir pada Allah. Dan zikir pada Allah ni dapat ganti tu tiga benda yang berat bagi hang tu. Tengok tu. Ini besar tu. Zikir Allah ni takkan kecil. Kalau macam ni lah Nabi cakap, takkan kecil zikir ni. Dia boleh ganti jihad. Dia boleh ganti sembahyang malam. Dia boleh ganti infak fisabilillah. Dan jangan pula lepas baca hadis ni pula malam pun tak sembahyang dah. kita dia ni syok. Kita zikir lah. Zikir pun pendek lah. Tuhan Allah, alhamdulillah, lebih kurang sikit lah. Dah, ini nak tunjuk apa tentang kelebihan zikir tu. Besar tu tentang zikir ni. Baik, yang kedua tu, hadis ni hadis yang sahih. Hadis ni berada Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Imam Bahaki dan Imam Al-Hakim serta Tirmizi kata sanadnya sahih. Ini hadis yang kedua tu. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk dengan kami. Kemudian Nabi ada tanya kami. Nabi kata, "Alla unabbikum bi khair a'malikum?" Nak tak aku bagi tahu kat hangpa, aku kabarkan kat hangpa, aku kongsikan kepada hangpa satu benda yang lebih baik daripada amal-amal hangpa. Itu dia tu. Nabi kata, "A'malikum", bukan amal lah. A'mal, jamak. Semua amal hang buat. Sembahyang malam, baca Quran, zikir, sedekah, puasa sunat, semua benda hang buat, ada satu benda ni lebih baik daripada benda tu. Satu. Yang kedua Nabi kata apa? Wa azkaha 'inda malikikum.
lebih ikhlas, lebih suci di sisi Tuhan kamu. Tengok, lebih suci di sisi Tuhan. 2. 3. Warfa'iha fi darajatikum, dan benda ni akan mengangkat darjat kalian di sisi Tuhan. 3. Tengok. Nabi kata wa khairul lakum min infaqin zahabi wal warik. Nabi kata lebih baik daripada kita nafkah, infak pada emas dan perak. Tu kita mana ada pernah infak emas atau perak? Mana ada tu? Rambut pun kita pergi timbang dengan perak, bukan bagi perak. Kau duit. Yang ni Nabi kata dia boleh ganti infak kita macam kita infak emas dan perak, lebih baik, bukan sama, lebih baik Nabi kata. Dan kelima Nabi kata apa yang kelima? Nabi kata antalqu aduwakum. Nabi kata fadharibu a'naqahum wa yazribu a'naqakum. Jumpa musuh jihad fisabilillah, dia potong tengkok kamu atau kamu potong tengkok mereka. Mana ada jihad lah. Nabi kata qalu bala. Antum sahabat bila dengar macam ni punya ganjaran punya besar, lebih baik daripada apa? Semua amal. Lebih baik dan paling suci, mengangkat darjat, lebih baik daripada infak emas dan perak. Dan yang kelima, sama dengan jihad fisabilillah. Maka Nabi kata apa? Zikrullah. Zikirlah kepada Allah. Tengok tu. Dengan zikrullah, antum dia dapat 5 benda ni. Zikirlah kepada Allah. Qala Mu'az bin Jabal, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Dan Nabi ada tambah, kata Mu'az, apa dia? Nabi kata tidak ada yang dapat menyelamatkan seorang manusia daripada azab Allah kecuali zikir kepada Allah. Benda yang kita kata apa? Sangat mudah. Apa dia? Zikir. Kita bagi buku kan, zikir pagi petang ni zikir antum. Benda yang dapat, tidak ada benda yang Nabi kata dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah. Nabi kata zikrillah. Zikirlah kepada Allah. Quran ni, baca Quran, zikir kepada Allah. Tengok tu. Ini adalah 2 hadis tentang besarnya zikir. Baik. Kemudian tu, seperti kata Al-Fadhil, tuan guru kita, mursyid kita, yang wajahnya sentiasa putih sejak pakai Ustaz Allah punya bedak kot. Saya ingat sabun bidara. Nampak cerah? Nampak cerah kan? Saya letak, saya pun pakai sabun bidara tapi tak apa nak cerahnya Ustaz. Para ulama kita antum bagi tahu, sebelum kita zikir, dia ada manhaj dia. Seperti Ustaz Ali kata tadi, apa dia? Dia ada dia punya fiqh. Ataupun dipanggil manhaj. Dipanggil manhaj. Perkataan manhaj diambil daripada surah Al-Ma'idah 48. Bila kita sebut manhaj, tak kira lah manhaj akidah ke, manhaj Quran ke, manhaj ilmu ke, apa saja manhaj, manhaj zikir ke, diambil daripada surah Al-Ma'idah 48. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Tengok Allah kata, dan pada setiap daripada kamu kami jadikan syariat dan wa minhaja. Manhaj, apa dia? Jalan. Apa dia? Syariat dan jalan yang terang. Kata Ibn Katsir ketika dia menafsirkan surah Al-Ma'idah 48 ni. Nanti saya akan beritahu untuk manhaj dia. Saya beritahu perkataan manhaj tu dulu. Bila kita tak tahu tentang manhaj ni, zikir ni, pasal itulah kita duduk zikir semua, hu, ha, hi, ha, lompat ni semua. Pasal tak tahu manhaj tu. Pasal kalau kita tak tahu manhaj ilmu, kita akan jadi ambil ilmu daripada siapa yang kita kata dia ustaz, dia ambil. Dia tak ada manhaj. Kata Ibn Katsir, apa itu manhaj? Wahwa tariq al-wadhih al-syahlu. Yang kata manhaj ni adalah apa dia? Satu jalan yang jelas dan mudah. Antum, apa dia? Yang jelas dan mudah. Zikir tak ada daripada Islam yang susah-susah. Tak ada antum. Tadi kita baru tengok satu video antum. Baru tengok satu video. Bagaimana nak melembutkan
keras hati, ketegang, suami, isteri atau anak. Tu. Kita baru tengok dia ajak. Dia kata apa? Ambil suami duduk tidur atau tengok TVP pelan-pelan, abang tarik 3 helai. Rambut 3 helai, lebih tak habis. Ni manhaj ni, 3 helai. Lepas tu tengok suami pula botak. Tak boleh nak cabut rambut je lah. Botak. Tak apa. Antum tengok ni orang yang tak ada manhaj. Dia kata apa? Tak apa. Jangan putus asa. Suami akan tidur malam. Tengok pakai kain kah? Pakai kain. Suami tidur pakai kain. Mamak ke tak pakai kain lah tu? Melayu dah nanti pakai seluar. Tak panjang pendek. Tak tahulah kalau saya tak salah lah. Dia buat apa? Tuan-tuan dalam kuliah maghrib dia. Ni orang yang tak ada manhaj. Dia kata apa? Angkat kain suami. Angkat kain suami. Tapi jangan tengok. Jalankan tangan macam Google. Google. Lepas tu nampak ada kat betis bulu rumah, tarik 3. Tarik 3 tak mau lebih. Tapak tangan kanan. Baca Fatihah 33 kali. Tak ada manhaj. Fatihah tu nak baca di mana? 33 kali. 33 kali. Tak apa, makcik tak boleh buat 7. Tak boleh buat 3. Lepas tu buat apa pula? Baca ayat kursi. Kalau tadi 33 Fatihah, ayat kursi pun 33. Ataupun 3. Tengok. Tengoklah. Lepas tu pula buat apa? Lepas tu pula baca Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim 1000 kali. Lepas tu baca apa? Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim 1000 kali. Laki ni dijaga bila habis sapu muka lagi. Lama sangat ni. Tengok antum tak ada manhaj. Apa ni? 1000 kali Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim. Ni bukan nak pakai bulu tu tau. Betul nak buang. Lepas tu kena buang. Kena tiup. Buat je ni. Pergi sapu muka suami. Sapu muka anak-anak. InsyaAllah. Ketegak mau hilang. Tengok tu. 1000 tau. Tengok. Tak ada manhaj. Sebab tu kita kata penting. Manhaj ni apa? Manhaj ni satu jalan kata Ibn Katsir. Jelas dan juga senang. Yang tu bukan manhaj ahli sunnah. Itu bukan manhaj. Itu bukan agama. 1000 tu. Susah. Nampak? Kalau kita tak faham maksud manhaj ni, kita akan merapu tu. Kita akan beritahu lah zikir berapa puluh ribu. Tak apa. Satu. Kata Ibn Abbas, apa itu manhaj? Dia kata sabila au sunnah. Ini jalan atau sunnah Nabi. Jalan Nabi atau sunnah. Kita kena ada atas manhaj ni. Kita kena ada atas manhaj ni. Itu hadis tu hadis Bukhari kata Ibn Abbas. Kemudian kita tengok dalam At-Tabari. Imam Tabari kata apa? Apa itu manhaj? Dia kata sunnatan Nabi au bayanul wadih. Sunnah Nabi atau penjelasan tentang agama yang sangat jelas. Ini adalah manhaj. Sebab tu kita cakap tentang manhaj. Kita manhaj salaf. Zaman kalaf. Antum jangan salah faham. Antum kata saya salah. Ya, salaf dari segi manhaj. Dari segi manhaj. Tapi kalaf daripada segi zaman. Baik. Setelah kita faham tu antum, kita kena tahu. Okey, baru kita akan masuk. Apabila kita nak zikir, kita kena tahu dia mesti ada lafaz yang muqayyad. Satu. Apa dia? Lafaz yang muqayyad. Zikir ni ada 2. Satu lafaz yang muqayyad, satu lafaz yang tidak muqayyad. Itu. Apa dia muqayyad? Lafaz yang Nabi tetapkan dan lafaz yang Nabi tak tetapkan. Dia ada 2. Yang duk kata tadi baca 1000 ni semua tu bukan Nabi tetapkan lah. Tetaplah. Jadi lafaz yang Nabi tetapkan. Satu. Yang kedua apa dia? Bilangan yang muqayyad. Sebelum nak zikir kena tahu benda ni. Apa dia? Bilangan yang muqayyad. Nanti saya akan bagi contoh. Ini kedua. Yang ketiga apa antum? Dia kena ada tempat yang muqayyad. Dia kena ada tempat yang muqayyad. Yang kelima apa antum? Yang kelima cara yang muqayyad. Tak pernah antum Nabi zikir lompat. Tak ada. Tak pernah ada Nabi zikir menari pusing. Tak ada. Kerana mereka tidak ada manhaj.
salah, jadi masalah. jadi masalah. Anda tengok dalam kitab kita. Kita tengok kitab kita. Saja saya bagi contoh. Kita bagi contoh. Ini yang kata lafaz yang muqayyad. Tengok muka surat yang pertama, kan? Dia baca astaghfirullah 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Itu adalah bilangan yang muqayyad. Sebab dia hadis Muslim daripada Sauban. Hadis ini adalah hadis Imam Muslim daripada Sauban. Berapa kali? Jangan baca 2, jangan baca 1, jangan baca 4. Itu kita kata ini lafaz yang apa? Muqayyad. Jangan tukar. Jangan tukar tu. Dan lafaz dia apa? Astaghfirullah. Lafaz dia astaghfirullah. Cuma para ulama ada sikit perbincangan tentang lafaz ni. Boleh ke Ustaz saya kongsi sikit dengan izin lah. Kalau salah tolong berbetul lah. Bila Sauban meriwayatkan hadis ni, Sauban radhiyallahu meriwayatkan hadis ni, dia kata dekat seorang tabi'in nama dia Al-Walid. Al-Walid kata bila Sauban kata kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni bila selesai solat, Nabi akan minta ampun 3 kali. Astaghfirullah salasan. Nabi akan minta ampun 3 kali. Kemudian Nabi akan baca ni. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Okey? Nabi akan baca. Perbahasan dia tak mana antum, perbahasan dia tentang perkataan astaghfirullah tu. Sebab dalam hadis Sauban Muslim tu, cuma Sauban kata Nabi minta ampun. Tanpa beritahu lafaz minta ampun. Sebab tu Al-Walid, dia pergi jumpa seorang imam besar, Imam Auza'i. Dalam Al-Askar pun ada. Imam Auza'i dia kata, Sauban kata, Nabi istighfar 3 kali. Apa lafaz dia? Maka kata Imam Auza'i, lafaz dia adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Lafaz tu siapa yang kata? Imam Auza'i yang kata. Anda tu kena tahu, bukan Nabi kata. Lafaz tu datang daripada siapa? Imam Auza'i. Sebab tu para ulama salaf, dia kata apa? Kita boleh baca astagfirullah, tak ada masalah. Tapi yang kita bincang ni 3 kali tu, dia adalah bilangan yang Nabi tetap. Jangan. Lafaz tu kita boleh baca. Ada hadis Muslim kan, yang Aisyah kata apabila turun surah Iza Ja'a Nasrullah, apa Nabi buat? Nabi istighfar macam mana? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita juga boleh baca lafaz tu. Apa saja lafaz yang menunjukkan meminta ampun, boleh pakai tu. Seperti astaghfirullahalazim, boleh. Dan tak semestinya kita setiap kali lepas salam astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak semestinya. Tapi kalau kita nak baca, boleh. Kita nak tukar selain pada ni, boleh. Sebab lafaz tu, sirah istighfar tu. Pasal apa? Sauban boleh kata, Nabi kata Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal ikram. Sedangkan lafaz istighfar tu, kenapa Sauban tak sebut? Tengok tu. InsyaAllah nanti Ustaz boleh tambah sikit lah kata mana tak betul. Jadi lafaz dia apa tu? Lafaz dia lafaz yang kita kata boleh guna. Yang tu kita kata lafaz mana kita nak pakai pun boleh. Tapi kita pilih lafaz ni lah. Okey. Sebab dan bilangan dia 3 kali. 1. Tempat dia muqayyad. Di mana yang kena baca? Zikir selepas solat. Zikir selepas solat. Yang ni 3 kali ni zikir lepas solat. Kalau kita nak baca lebih luar, boleh lah. Tapi yang ni kita sedang cakap tentang zikir lepas solat. 3 kali. Baik. Lafaz dia muqayyad. Nabi kata tempat dia juga muqayyad. Bilangan dia juga muqayyad. Baik. Lagi apa antum? Lagi cuba kita tengok satu hadis. Kita tengok satu hadis daripada Samurah bin Jundab. Hadisnya memang Muslim. Qala Rasulullah SAW. Samurah kata, Samurah bin Jundab kata apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata ahabbul kalam ilallahi arba'ah. Ada 4 perkataan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Ahabba. Kita kena cintalah benda ni. Dan tentu Nabi cinta benda ni. Sebab Nabi kata Allah cinta.
Allah cinta. Apa dia? Pertama, dan Nabi kata apa? La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tak jadi kesalahan. Tak jadi kesalahan hang mula dengan mana pun. Bi ayyihinna bada'ta. Makna dia tu, kalimah dia subhanallah. Subhanallah yang Allah suka ni. Walhamdulillah. Antum jangan tinggal waw tu macam Al-Fadhil kata tadi. Dia tauqifiyah. Jangan tinggal waw tu. Jangan baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Jangan. Pasal ini lafaz yang tauqifiyah. Nabi sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua ada waw. Subhanallah yang tak ada waw. Ini 4 kalimah yang Allah Ta'ala sangat cinta. Tapi yang tengok Nabi kata apa? La yazuruka. Tak ada masalah. Tidak ada yang boleh memudaratkan kalau anak mula yang mana dulu. Kita nak baca apa? Kita nak baca wallahu akbar. Nak start dulu. Wala ilaha illallah. Subhanallah. Wallahu alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Nabi tidak menetapkan lafaz tu nak baca macam mana. Nabi kata tak salah. Baca mana dulu pun tak salah. Cuma kerana kita ni dah selalu duk baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar. Bila kita tukar, sendiri faham lah. Nanti macam ramak ni lupa kan. Tapi ini kita kata apa? Lafaz yang Nabi bagi kita pilih. Nampak tu? Jadi kita kena tahu benda-benda macam ni, baru kita boleh baca kitab tu. Kalau tidak tu, kita takut. Bila ada orang cerita tentang zikir, berapa kali zikir ni, zikir tu, kita pun tak tahu. Kita tak nak manhaj. Jadi tak mau. Jadi daripada 2 hadis yang saya baca tadi tu, antum boleh buat kesimpulan dia apa. Lepas ni, satu, antum kena tahu lafaz tu daripada Nabi tak. Yang kedua, antum kena tahu bilangan dia. Bilangan dia tu. Ada juga yang bilangan 10, 10, 10. Ada juga zikir selepas solat. Ada juga 25, 25, 25, 25. Ini semua lafaz yang muqayyad, bilangan yang muqayyad. Tempat dia di lepas solat tu. InsyaAllah tu itu serba sikit pengongsian saya tentang manhaj zikir. Jadi saya serah balik kepada tuan guru kita, mursyid kita Al-Fadhil Ustaz Ali Hassan untuk tambah mana kurang dan jangan kurangkan yang mana dah kurang. Boleh tak? Ada soalan ke sahabat? Oh, okay. Ada soalan? Ada soalan? Boleh? Nak tengok ni? Saya baca ha? Boleh. Daripada Roslina. Assalamualaikum Ustaz. Daripada Roslina, dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, apa maksud zikir Nabawi? Sama tak dengan zikir pagi petang? Syekh Syed bin Ali Al-Khattan tu. Apa maksud zikir Nabawi? Zikir tu sama dengan kitab tu, Syekh Ali Al-Khattan tu. Itu dia soalan. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itu di antara nama yang kita panggil zikir pagi petang. Itu dalam nama besar dia zikrun nabawi, zikir nabawi, bermakna zikir yang datang daripada nubuah Nabi. Maka itu syarat zikir. Zikir itu mesti dia nabawi. Maka zikir pagi petang tu yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Khattan. Syekh Ali Al-Khattan yang banyak kita duk syarah tu. Zikir itulah daripada Nabi, daripada nubuah Nabi. Nabi bukan mencipta biasa-biasa, dia daripada nubuah. Allah yang bawa berita itu kepada Nabi untuk Nabi baca, untuk Nabi sampaikan pada umat. Kemudian Allah meletakkan fadilat pada dia. Maka setiap zikir itu mestilah zikir yang nabawi. Dan itu syarat. Itu syarat. Dalam syarat, dalam fiqh zikir itu di antara syarat nombor 1. Zikir yang kita nak pakai itu syarat dia mesti nabawi, sabit, sahih. Yang tu syarat nombor 1. Kalau nak zikir apa-apa, kena pasti dia nabawi dulu. Daripada Nabi, marfu'. Daripada Nabi. Dia sahih. Barulah boleh nak dipakai sebagai zikir. Barulah nak tengok adab yang kedua.
Kalau dia tak daripada Nabi, kedudukan dia tak sahih, dipertikaikan, maka tidak ada adab yang dapat di bermuamalat yang nak kita nak buat dengan dia, tak ada. Sebab dia bukan dari Nabi, dia zikir daripada siapa-siapa. Macam zikir hu tu, hu, dia tidak nabawi, dia tidak syar'i. Zikir tu, maafkan saya, kita nak cari dalam kotak agama ni, tak tahu nak pitak ke mana. Zikir tu keluar, dia keluar daripada kotak ilmu, kotak fiqh zikir, dia keluar, dia outside. Dia benar-benar bahan ciptaan otak manusia, bukan nabawi, tidak syar'i. Jadi tak ada fadilah. Hu tu maksud dia apa? Hu tu ganti nama dia. Hu kita boleh huwa, huma, hum tu. Hu, dia. Adakah zikir jenis sebut dia? Dia tu siapa? Baru kata hu Allah, dia Allah. Dekat Allah hang panggil dia, kenapa tak panggil ya Aziz, ya Ghafar, ya Fattah? Kan lebih sopan. Tapi ini satu rahsia penting. Rahsia apa? Ni bukan makam hampa, bukan label hampa. Dia label orang tinggi, dia label orang makrifat. Okeylah, label orang makrifat. Nabi label apa? Abu Bakar label apa? Dia pun tak pernah pakai zikir tu. Artinya adakah Nabi seumur hidup dia tak sampai label nak berzikir dengan zikir tu? Ini cakap yang tidak keruan, ini hujah yang tidak keruan. Hujah ni terkeluar daripada outside daripada Islam. Hujah ni hujah luar daripada agama, dibawa masuk dalam agama. Dan hujah ini ghairu ma'qul, unreasonable. Akal pun tak masuk, tak dapat diterima. Maka itulah maksud zikir nabawi. Wallahu a'lam. Daripada Azizi, soalan dia Ustaz, boleh tak kita akad nikah dengan tulisan? Kalau dah akad guna tulisan, perlu tak kita akad guna lisan? Itu soalan dia. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Tengok duk baca zikir, tak apa nikah. Pelik berbenar, mana idaknya? Pelik berbenar. Kok situ baginya akad nikah? Bini ni dahsyat dia. Alah, zikir, kita pun nak zikir. Dia tanya bila nikah. Habis nikah tutup buku. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kata Syekh, bila orang tanya kepada kita soalan di luar tajuk, maka dia kata secara adat tak perlu jawab. Tapi secara ilmu yang kita pikul harus jawab. Kalau ikut adab kita bercakap pasal zikir, tak tahu orang tanya pasal nikah, kita tak jawab, tak jadi kesalahan. Sebab kita sedang membincangkan satu tajuk dalam konteks dia. Tapi dia kata membiarkan soalan itu tergantung, itu bukan adab seorang yang mengetahui. Jadi saya jawablah, pendek saya jawab. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau kita tengok dalam fikir sunnah, Syekh Sabit, dia kata boleh angkat nikah pakai tulisan ni. Tulis boleh, tapi dengan syarat orang tu bisu, orang tu dia tak boleh apa, dia tak boleh cakap. Maka kita boleh angkat nikah pakai isyarat, angkat nikah pakai tulisan. Tetapi kalau orang tu boleh cakap, tak boleh. Dia kena ada lafaz ijab dan qabul. Sebab apa? Sebab saksi nak dengar. Yang dikatakan saksi itu apa dia? Dia saksi kepada ijab dan qabul. Ada ijab, aku nikahkan di kau. Kalau di Malaysia, aku nikahkan akan di kau, dan aku kahwinkan akan di kau. Nikah pun dari situ, kahwin pun dari situ. Malaysia ni dia luar biasa. Kadi kita lebih tu nikahkan akan di kau.
Aku kahwinkan akan dikau dengan fulanah binti fulan, dengan mas kahwinnya 200 ringgit. Ringgit kena sebut pasal country, different country kan, rupiah ke apa ke, tunai. Kalimah tu didengar, kalimah ijab, berlaku kabul, penerimaan, maka mempelai tu kena kata aku terima akan nikah. Cukuplah, sahlah. Mempelai kena ulang, aku terima akan nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kahwinnya 250 ringgit tunai. So kalimah, berlaku kalimah ijab dan kabul antara wali dan mempelai ni didengari oleh saksi, maka sah. Tiba orang tu boleh bercakap, dia tak mau cakap, dia buat lagu tu. Yang apa yang dia buat itu keluar daripada komunikasi orang yang waras. Maka selagi kita boleh pakai satu komunikasi, kita tak boleh berpindah kepada komunikasi yang kedua. Kita boleh bercakap, tapi kita nak pakai bahasa isyarat, tak boleh. Bahasa isyarat adalah komunikasi rukhsah untuk orang yang tak boleh komunikasi secara yang biasa-biasa ni. Tulisan adalah komunikasi lain untuk orang yang tak boleh bercakap, tak boleh apa, mungkin tak boleh dengar. Dia tengok tulisan, dia anggap ni. Dia kata yang ni aku main nak kahwin lah. Qadi pun kata dia pun anggap terima. Ada dia lah. Tapi kita yang boleh komunikasi dengan kita tak boleh pakai rukhsah itu. Gitu. Wallahu a'lam. Ni soalan masuk tajuk balik. Tajuk balik. Tadi lari bila luar lah. Kan? Mungkin sepadan dah buka lari bila luar. Masuk balik. Daripada As-As. Dia kata Ustaz, pertama dia ada 3 soalan lah. Pertama, zikir dalam hati bolehkah? Yang kedua, dengar zikir atau selawat dapat pahala tak? Satu lah. Satu okey. Pertama, zikir dengan hati bolehkah? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kepada sahabat yang bertanya Has. Semoga Allah merahmati Has yang bertanya. Soalan dia, bolehkah zikir dengan hati? An-Nawawi sebut dalam Al-Azkar, dia kata dalam satu riyadhah, dalam satu latihan supaya hati kita itu tidak lalai, maka zikir dengan hati diperlukan dalam satu keadaan. Bermakna, bolehkah zikir dengan hati? Jawab dia boleh. Dia satu riyadhah, latihan nak bagi hati kita dapat. Nanti Imam Qurtubi menyebut tentang kehadiran hati ketika kita zikir, untuk dapat manfaat zikir itu antara lisan dan hati. Al-Qurtubi menyebut dengan perkataan apa? Dia kata innama yahsulu as-sawabul jasimu liman qama bihaqqihi al-kalimati fastahdara ma'aniyaha biqalbihi wa ta'ammalaha bifahmihi. Al-Qurtubi sebut, dia kata untuk dapat hasil, innama yahsulu thawab al-jasim, untuk mendapat hasil daripada zikir yang kita zikir itu, liman qama bihaqqi hazihil kalimat, bagi orang yang menunaikan hak-hak zikir itu. Kita takkan dapat hasil zikir kalau kita tak qama, kita tak tegakkan dia punya hak zikir. Apa dia hak zikir? Fastahdara, iaitu kita hadirkan ma'aniyaha biqalbihi, kita hadirkan makna-makna zikir itu dengan hati kita. Wa ta'ammalaha bifahmihi, dan kita menghayati, memahami maknanya, kita cuba faham. Jadi salah satu cara orang lakukan ahli tazkirah, mereka kadang-kadang berzikir dengan lisan, itu yang paling afdal. Tetapi kadang-kadang dia berzikir dengan hati, dia senang untuk mendidik hati nak ikut nanti lisan. Maka kaedah itu memang ada. An-Nawawi sebut di dalam Al-Azkar, maka jawapan dia boleh. Tetapi tidak selama-lamanya dalam masa yang panjang kita berzikir dengan hati. Dia zikir ini dia mesti lafaz. Itu kita buat macam kita duduk sengap-sengap kan.
hati kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hanya sekadar nak latih dia aja. Maka zikir yang betul-betul ini, kita duduk, kita zikir dengan mulut la ilaha illallah, hati cuba menghadirkan makna dia dan cuba faham dia. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, Ustaz, dengar zikir dan selawat dapat pahala tak? Ya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dengar zikir, kita dengar orang zikir, kita hayati zikir orang, kita dengar orang baca Quran, kita hayati, kita dapat pahala tak? Ya, para ulama sepakat dapat pahala. Dengan kita menjaga adab, itu kita tak ganggu orang yang berzikir, kita tak buat bising, kita jaga adab, insya-Allah. Quran kata apa? Dalam itu, wa iza qara'tal Quran, bukan yang lagi satu. Wa iza qara'tal Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, bukan kita baca, orang lain baca Quran, apa Allah bagi tahu? Allah kata wa an fastami'u, kamu dengar. Allah suruh dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, nescaya kamu akan dirahmati. Artinya Allah yang suruh kita dengar, maka dengar itu dapat pahala. Zikir yang betul lah. Kita duduk dengar zikir-zikir yang tak ada makna. So macam kita dengar benda lara, kita dengar zikir yang tak ada makna, tak mai daripada Nabi, tidak warid daripada Nabi, macam kita dengar benda lara. Yang tu nak kata ada pahala, tak ada pahala, nak kena tengok sejauh mana lara dia. Tapi kalau confirm itu zikir sungguh, kita dengar dia bawa zikir sedapnya. Macam tadi, dia bawa dalam bentuk lagu kan, subhanallah walhamdulillah, sedap kita dengar. Sampai hati kita tu macam nak zikir sama. Kita dapat pahala dan dia dapat pahala kerana dia mampu membawa hati kita. Jadi soalan dia dapat pahala tu, insya-Allah dapat pahala dengan kita menjaga adab. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga, Ustaz, daripada Al-Has, zikir tapi tak tahu makna, Ya. dapat pahala tak? Allah Ta'ala yang maha mengetahui, wallahu ta'ala alam. Kita zikir tapi kita tak tahu makna. Kita baca lah raditu billahi rabba wa bil islami dina, kita tak tahu makna dia. Ulama kita kata apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul secara sahih, kita baca walaupun kita belum tahu makna dia, tetap ada pahala. Macam kita baca Quran, kita baca Quran, ada surah kita tahu, kita dengar kita tahu, tapi ada surah kita, dia mungkin bukan surah lazim untuk kita. Wal muhsanati, kita baca tilkar rusulu, tak faham dia kata apa, tapi kita dengar zahir ayat tadi, fastami'u, apa dengar. Maka ulama kita sepakat, dengar Quran, baca Quran, walaupun tak tahu makna dia, diberi pahala oleh Allah. Subhanallah. Kita dengar 10 ayat, pahala cara 10 ayat. Kita dengar 50 ayat, cara lagi 50 ayat. Kita dengar 100 ayat, kita baca 100 ayat, kita tak tahu makna, kita dapat pahala 100 ayat. Ketika Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu, tapi alif asin lam asin mim asin kan. Siapa baca alif lam bermakna dapat 30. Nabi sebut lagu tu. Dan memang alif lam mim siapa pun tak tahu makna. Maka ada bahagian dalam Quran bila kita baca memang tak tahu makna. Nun, Taha, tak tahu makna. Adakah ketika itu kita tak diberi pahala? Wallahi, demi Allah diberi pahala, kerana dia kalam Allah. Maka demikian zikir Nabi. Zikir Nabi, kita baca kita tak tahu dia kata apa, tapi kita nak pakai juga kerana dia zikir Nabi, maka kita diberi pahala. Kita hadir hati, kita khusyuk, kita kita boleh faham, pahala kita makin berganda-ganda. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Saya tanya pula, Ya. dengan bilangan Nah. zikir, berapa yang Ustaz kata tadi, dia ada 3, ada yang 10, ada yang 25, 32, ada lagi yang jumlah yang memang dalam dia adalah hadis dia mungkin ada 100. Tapi kalau kita dengar sekarang ni ada yang Ustaz kata 1000,
70,000. Sebenarnya memang Ya. mungkin dalam hadis dia bagi tahu dah Allah. Ya. Dia bilangnya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sahabat Roy tanya, sahabat Faizal Hussein tanya, panggil Roy balik. dalam kurungan. Kurungan. Sahabat Roy tanya, ada tak zikirnya lebih daripada angka-angka yang disebut tadi? Ya, Quran menyebut kepada kita sunnah menyebut kepada kita 70, 100 menyebut baik. Lafaz Quran tidak menyebut angka. Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam Al-Ahzab Allah tak sebut angka. Abdullah bin Abbas ni, kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir di bawah Al-Ahzab ni, Abdullah bin Abbas kata, kesemua perintah Allah Ta'ala dalam agama ni Allah hadkan, Allah limit. Demikianlah semayang dan waktunya, puasa dan waktunya, haji, tempat, waktunya, semua limit. Kecuali yang ni satu je tak ada limit. Apa dia? Zikir. Allah tak limit. Allah tak sebut. Kita boleh zikir kepada Allah. Tapi Allah sebut kepada kita, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Zikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tuhan tak sebut dia punya angka. Kerana itu menyebabkan sebahagian orang dia faham kata tak ada angka lah. Maka pasal itu dia boleh sebut berapa ribu tadi? 1,000 kan? 1,000 kali kan? 1,000 kali bulu je 1,000 kali. Cuma pakai otak. Baca kalam Allah dekat bulu. Kan siapa ingat Abu Maisarah kata apa? Abu Maisarah kata apa? La yuzkarullah illa fi makanin tayyib. Kita tak zikir pada Allah melainkan pada tempat yang baik. Ya. Zikir itu pada tempat yang baik, berpakaian baik, dengan niat yang baik, dengan bacaan yang baik, dengan lafaz yang baik. Itu kata Abu Maisarah dalam sistem zikir. La yuzkarullah. Jangan kamu zikir termasuk baca Quran. An-Nawawi tafsir itu dia bawa pada makna baca Quran. Tapi Abu Maisarah menyebut dengan la yuzkarullah. Jangan kamu ingat Allah melainkan makan baik, tempat kena baik. Yang ni kita dah sebut ayat apa? Mula-mula baca ayat apa? Fatihah. Fatihah. Lepas tu kursi. Kursi. Lepas tu apa tu? Halim. Lepas tu selawat. Narik selawat. Selawat. Lepas tu ya Halim. Ya Halim dengan Ya Halim tu nama Tuhan. Dibaca atas bulu. Oi. Di mana? Di mana kemuliaan dia tu? Bulu tu yang Nabi kata cukup, jangan biar 40 hari. Buang, kita dalam ihram pun buang. Nak pergi sembahyang jemaat pun dia suruh buang. Tiba-tiba dia baca ya Halim di situ. Benar-benar orang yang bagi petua ni tidak ada ilmu, tidak ada fiqh. Saya ada lah perkataan nak kata, tapi saya tak mau kata. Kalau ikut perangai lama saya kata lah, tapi saya reserve demi alam sejagat. Itu bahasa baru saya dapat. Demi menjaga alam sejagat. Jadi asbab boleh tengok. Pasal itu bila dia tak duduk di bawah manhaj dan fiqh, dia merendahkan zikir, dia merendahkan nama Allah. Dia tak sedar ikhwan. Hanya sunnah sahaja boleh membawa kesedaran itu pada kita. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas kata, kerana Allah Ta'ala kata zikir pada Allah ni sebanyak-banyaknya, Allah tak tentukan had, maka kita kena tengok yang kata angka banyak atau banyak mana Nabi buat. Dalam ayat Quran dalam surah Taubah, Allah cerita berkenaan dengan doa. Nabi semayang dan baca doa kepada Abdullah bin Ubay. Betul nama bapa munafik itu? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Dia bapa munafik kan, dia mati. Masa Nabi baca doa, Allah turunkan ayat. Allah tak mau terima doa Nabi kan dekat dia. Allah guna perkataan,
kalau kau berdoa pada aku 70 kali, aku tidak akan terima. Kau minta 70 kali pun aku selamat dia, aku tak mau. Al-Hafiz Ibn Katsir dalam Ibn Katsir tafsir dia, ketika dia tafsir ayat ni dalam surah Taubah, dia kata kenapa Allah sebut 70 kali? Kerana 70 kali itu bilangan paling banyak. Jadi bila Allah Ta'ala kata berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak, 70 kali itu adalah angka yang banyak. Maka Nabi SAW pun meletakkan angka yang banyak 100. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa dia kata, apabila satu orang dia boleh zikir pagi, dia boleh zikir petang dengan komplek. Lepas tu dia boleh baca zikir dalam bentuk wirid lepas sembahyang. Syekhul Islam kata, sesungguhnya dia telah masuk dalam surah Al-Ahzab tadi. Dia telah berzikir pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu bukanlah banyak macam kita jumlahkan banyak, tapi bila kita boleh buat dia seperti mana Allah mau tanpa tinggal. Syekhul Islam kata kita telah masuk dalam ayat berzikir pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi menafsirkan ayat itu dengan kaedah ini lebih jelas. Maka Allah kata zikir banyak-banyak, maka Nabi telah menentukan satu angka yang banyak, 100. Bila cukup 100, kita pindah pada zikir lain. Cukup 100, kita pindah pada zikir lain. Nak kurang pun tak apa, tapi kita nak pindah pada zikir lain boleh. Begitu sahabat Roy. Zikir ni dengan al-maksurat sama ke? Zikir ni dengan maksurat. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Zikir ni dengan al-maksurat dia tak sama. Tak sama maksud saya dari segi penyusunan. Ada yang ada dalam zikir ni Al-Bana ambil dia letak. Tetapi maksurat tidak komplit. Maka kerana itu, siapa boleh berzikir dengan zikir yang disusun oleh para ulama kita lagu ni, dia sempurna zikir dia. Jadi siapa baca al-maksurat ataupun manzil tapi dia tak baca ni, maka zikir dia tak masuk dalam kategori sempurna. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata siapa-siapa yang sibuk, dia sibuk pagi, dia sibuk petang, dia tak boleh nak menghabiskan zikir dia. Tak boleh. Tak dapat habis. Sebenarnya ikhwan, zikir macam ni kalau kita duduk lepas subuh terus kita baca, habis lama. Kita ambil hanya 10 minit. Habis lama. Itu paling lama. Cara orang tua-tua baca nak ambil nafas, lepas balik, habis lama 10 minit. Tapi kalau orang muda macam Ustaz Nan kalau baca, saya rasa habis tinggi 6 minit. Tahu 6 minit. Kalau saya 10 minit lama orang tua-tua. Kalau nak mengeja, nak tengok baris gugur tak gugur, orang tua-tua, macam orang tua-tua. Bila kita tua ni kadang-kadang zikir petang dia baca pagi. Awak duk masak, tak masak lagi ni. Rupanya kena baca sabah. Itu kan. Saya nak sebut sahabat kata tadi, Syekhul Islam kata, walaupun dia baca zikir pagi dia tak habis, petang tak habis, dia kata bacalah takat yang boleh baca. Kau akan dapat kadar kelebihan dia. Jadi kalau dikatakan nak baca maksurat kan nak baca yang ni, saya kata pindah kepada yang ni. Walaupun yang ni kita baca tak habis. Pagi kita tak ada habis, kita sibuk kan, sibuk ke letih ke sakit kan, baca takat mana yang boleh, kita akan dapat fadilat itu. Dan itu lebih menunjukkan kita dekat dengan zikir yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi yang ada dalam maksurat itu sebahagiannya ada di sini, tapi tidak secara sempurna. Boleh sahabat? Wallahu a'lam. Jadi saya serah kepada Ustaz Nan untuk buat kesimpulan, melancarkan majlis pada mana merasmikan dan buat kesimpulan dan tutup turnya. Oh, tutup semua. Asyik je. Lalu macam ni lah yang dia kena. Baik antum, tadi Al-Fadhil telah membaca kepada kita surah Al-Ahzab ayat 41-42.
Jadi antum kalau dah tulis surah Al-Ahzab tu, antum tulis ayat 41 dan 42. Kemudian ada satu ayat lagi antum cerita tentang zikir yang tidak ada had di surah Al-Mu'min ataupun juga dipanggil surah Ghafir ayat 55. Antum tengok Allah Ta'ala sebut akhir ayat tu Al-Ashi Al-Ifkar, akhir pada siang hari dan awal siang, yakni petang. Itu antara dalil kata zikir pagi petang ni sabit daripada Quran. Berdasarkan ayat Al-Ahzab 41, 42 dan juga surah ni Mukmin ataupun Ghafir yang menunjukkan tentang zikir pagi dan petang. Jadi kita rasmikan kita punya kitab ni, insya-Allah. Semoga kita dapat amal lah kitab ni supaya orang yang infak lebih susah payah dengan kerja keras untuk cetak kitab ni mendapat manfaat. Dia dapat manfaat, kita juga mendapat manfaat. Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi sebut, dia kata seperti kata Ustaz Azim tadi, kalau kita tak dapat buat semua sunnah, jangan kita tinggal yang kita boleh buat. Jangan tu. Dan mungkin betul lah tu, kita tak mampu untuk buat semua sunnah Nabi SAW, tambahan dalam bab zikir. Dalam bab solat pun kita tak mampu buat tu. Bagaimana Nabi SAW solat, kita tahu. Surah yang Nabi baca, Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Ma'idah, Ali Imran, mana kita mampu baca tu. Dan Nabi sebut, Nabi kata memang kita tak ada kemampuan, tapi kita kena tahu itu adalah wahyu Tuhan. Itu adalah contoh kepada umat dan kita mesti beristighfar. Takat mana kita mampu buat antum, kita buat. Seperti kata Ustaz Alim, insya-Allah akan ada ganjaran di sisi Tuhan. Yang mana tak boleh kita istighfar dan kita berazam kita akan cuba bagi habis antum. Biar kita buat sikit antum lebih baik daripada kita tak buat terus. Dan Nabi kata Allah suka amalan yang sikit tapi istiqamah. Amalan yang sikit tapi istiqamah. InsyaAllah antum umur panjang, sihat badan nanti. Kita akan sambung lagi antum, kita punya kitab kelebihan zikir. Ini mukadimah antum, kita tak baca kitab ni. Ini mukadimah, tapi yang pastinya sebelum puasa kita nanti habis. Saya nampak Ustaz Al-Fadhil pun dia tak pergi mana-mana dalam ni. Dia terkawal. Mungkin cara baru. InsyaAllah antum, kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat pada Nabi. Subhanallah.